Demikian tadi persembahan daripada kumpulan ke-6 yang menyampaikan tajuk forum mereka, Kecelaruan dan Krisis Identiti Remaja Melemahkan Bangsa. Terima kasih pasukan forum dari daerah Kulim, Bandar Baharu. Hadirin sekalian, wajah tampak bersahaja saja, tiada resah, tiada keluh, nampak tenang, bersemangat wajah. Itulah dia, kumpulan ke-7. Dipersilakan mengambil tempat. Forum Remaja Penjana Minda Kelas Pertama. Forum Remaja Pencetus Minda Remaja Kritis. Forum Remaja Pencetus Minda Remaja Kreatif. Forum Remaja Penjana Kelahiran Generasi Informasi. Forum Remaja Pemakin Kejayaan Generasi Berilmu. Silakan, saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang dihormati pengerusi majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Farah Duha Amani binti Muhammad Rosidi selaku memegang mandat pengerusi pada hari ini. Maka akan saya bawakan kepada anda. Burung serindik menjadi rebutan, buat dibelah menjadi tatapan. Tak lengkap forum tanpa perkenalan. Kita mulakan dari kanan. Baiklah hadirin, di sebelah kanan saya ahli panel yang pertama, cantik berkacamata, Saudari Akilah Anisa binti Muhammad Firdaus Fasu. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik, saudari pengerusi. Seterusnya, kita beralih kepada ahli panel yang kedua, Saudari Raihana Maisara binti Rohsan. Apa khabar saudari? Saya baik-baik sahaja, saudari pengerusi. Akhir sekali, yang di hujung sana, manis senyumannya, Saudari Nurhazika Nakia binti Muhammad Supian. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Bagaimana pula dengan saudari pengerusi? Kabar baik, terima kasih. Hadirin, usai sesi perkenalan, kita kembali ke tajuk forum kita, iaitu pencemaran alam sekitar. Salah siapa? Namun, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, bolehlah kiranya kita mengenali terlebih dahulu definisi dan takrifan pencemaran alam sekitar. Saya ajukan soalan pertama ini kepada Saudari Akilah. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi yang bijak berkata-kata. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sidang hadirin yang saya hormati. Sidang hadirin sekalian, perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai environment merujuk kepada keadaan sekeliling atau lingkungan. Jika kita lihat pada terjemahan literal, perkataan alam sekitar ini merujuk kepada fenomena-fenomena yang merangkumi alam sekitar kita dan merangkumi organisma-organisma di muka bumi ini. Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar AKAS 1974, pencemaran alam sekitar adalah sebarang perubahan yang berlaku secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau aras mana-mana bahagian alam sekitar dengan mengeluarkan, melepaskan ataupun meletakkan buangan kepada alam sekitar sehingga menimbulkan keadaan yang berbahaya kepada keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan manusia serta organisma-organisma lain seperti tumbuhan dan juga haiwan. Secara konklusinya,
apa yang kita dapat lihat dari pandangan beberapa pihak, pencemaran alam sekitar adalah sebarang perubahan yang berlaku kepada alam sekitar yang disebabkan oleh aktiviti tidak bertauliah manusia. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Akilah atas takrifan yang diberi sebentar tadi. Seterusnya, kita beralih ke ahlian panel yang kedua, saudari Raihana. Baiklah saudari, sebenarnya apakah punca berlakunya pencemaran alam sekitar? Beri pendapat saudari, dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi yang cantik lagi jelita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang hadirin yang dihormati, tahukah anda bahawa punca-punca yang diwartakan oleh sebagai penyebab pencemaran terbahagi kepada dua jenis? Yang pertama, pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, perlakuan yang disebabkan oleh perlakuan manusia itu sendiri, sama ada perlakuan itu dibuat secara sengaja ataupun secara tidak sedar. Antara pencemaran yang seringkali diwara-warakan di media masa ialah pencemaran air. Pencemaran air ini seringkali berlaku kerana kebocoran atau pembuangan bahan kimia yang berbahaya ke dalam sumber air sehingga mengubah kandungan, keadaan dan warna dari segi fizik, biologi dan kimia. Sidang hadirin, di Labuan, Sungai Gersik yang menjadi punca sumber air bersih bagi penduduk di situ tercemar akibat sikap tidak endah komuniti yang menyerahkan tugas memelihara dan memulih sungai kepada pihak berkuasa semata-mata. Bagi pencemaran bunyi pula, ia berpunca daripada kejadian mesin yang kuat seperti hingar jalan raya, pesawat atau industri yang kebiasaannya melebihi 80 desibel. Sidang hadirin yang dihormati, baru-baru ini kerajaan kita telah meluluskan penjualan mercun dan bunga api bagi memeriahkan lagi suasana Hari Raya Aidilfitri. Berikutan dengan itu, Persatuan Pengguna Kedah iaitu CAKE meminta agar kerajaan mengkaji semula usul tersebut berikutan bimbang isu keselamatan dan bunyi yang terlalu bising. Bagi pencemaran udara, majoriti pencemaran udara berlaku disebabkan oleh asap kenderaan atau industri, pembinaan dan perobohan bangunan. Menurut Jabatan Alam Sekitar Malaysia atau lebih dikenali sebagai JAS, punca utama berlakunya pencemaran udara di Malaysia adalah berpunca daripada asap kenderaan. Hal ini dikatakan demikian kerana asap kenderaan ini telah menyebabkan penggunaan kenderaan yang sangat tinggi di Malaysia yang menyumbang sehingga 53.18% kepada penyebab pencemaran berbanding pencemaran yang lain. Sidang hadirin yang dihormati, tahukah anda bahawa pencemaran udara ini juga seterusnya akan membawa kepada pencemaran bau? Hal ini dikatakan demikian kerana asap kenderaan akan mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan di samping mencemarkan udara. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air. Hal ini berikutan pembebasan bahan kimia yang berbahaya seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida. Maka sudah terang lagi bersuluh, izaharlah bahawa majoriti pencemaran alam sekitar adalah berpunca daripada tangan rakus manusia itu sendiri berbanding pencemaran secara semula jadi. Sampai sini sahaja penerangan saya. Kembali kepada saudari penerusi. Terima kasih diucapkan kepada saudari Raihana atas penjelasan sebentar tadi. Selanjutnya, apakah kesan pencemaran terhadap alam sekitar? Saya ajukan soalan ini kepada saudari Hazika. Dipersilakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang comel orangnya. Sidang hadirin yang dihormati, sejak kebelakangan ini, isu berkaitan pencemaran alam sekitar sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di negara kita.
Namun, sedarkah kita akan kesan-kesan pencemaran alam sekitar yang bukan sahaja boleh mengancam planet ini, malah penghuninya juga termasuklah kita. Jadi, penting untuk saya jelaskan tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar ini agar perkara ini dapat ditangani dengan segera oleh semua pihak. Antara kesan utama pencemaran alam sekitar kepada manusia adalah terdedah kepada pelbagai masalah kesihatan. Salah satu pencemaran yang boleh mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan kepada kita adalah pencemaran udara. Sebagai manusia, kita bergantung sepenuhnya kepada udara bagi membekalkan oksigen yang optimum bagi proses pernafasan. Apabila udara yang kita hirup dicemari oleh gas-gas kimia yang berbahaya, badan kita akan jatuh sakit kerana badan kita tidak dapat memproses kandungan udara yang telah tercemar. Contohnya, gas-gas seperti gas karbon monoksida yang dihasilkan daripada pembakaran diesel atau petrol kenderaan akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan akan melambatkan sistem tindak balas manusia. Selain itu, pencemaran alam sekitar juga boleh menyebabkan berlakunya tragedi bencana alam. Bencana alam ini merupakan salah satu tindak balas alam sekitar kepada manusia dan persekitaran akibat daripada aktiviti pencemaran manusia yang melampaui batas seperti pembuangan atau pelepasan sisa sama ada cecair, pepejal atau gas secara tidak terawat ke persekitaran. Jelaslah bahawa pencemaran alam sekitar ini jika berlaku secara berterusan, maka risiko untuk negara kita menghadapi bencana alam sekitar seperti banjir kilat amatlah nipis dan mangsa yang terjejas akan kehilangan harta benda, tempat tinggal dan kenderaan dalam sekelip mata sahaja. Setakat ini sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi forum. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh saudari Hazika. Selanjutnya, apakah punca pencemaran yang terus berlaku? Dipersilakan saudari Raihana. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi kerana telah mengajukan soalan yang cukup bernas. Baiklah, pencemaran sungai terus berlaku disebabkan beberapa faktor, termasuklah kurang kesedaran awam dan ramai masih menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah, kumbahan dan bahan organik tumbuhan atau haiwan. Tahukah anda sidang hadirin bahawa Sungai Rambai di Lugut, Port Dickson, Negeri Sembilan adalah satu-satunya sungai di Malaysia menduduki tangga teratas sungai tercemar di kelas 5 berdasarkan standard kualiti air kebangsaan bagi tempoh 2 tahun berturut-turut, iaitu pada tahun 2019 dan 2020 berikutan pelepasan kumbahan atau buangan daripada kawasan penternakan atau pertempatan penduduk di sekitar kawasan berhampiran sungai. Terdapat sungai yang airnya hitam dan busuk serta dipenuhi oleh bangkai haiwan, dan sungai itu juga turut menjadi tempat pembuangan sisa najis yang boleh mendatangkan penyakit. Sidang hadirin, inilah gambaran sebenar Sungai Rambai. Wartawan juga turut melaporkan penemuan air merah yang mengalir terus ke dalam Sungai Rambai. Hasil ujian makmal membongkar misteri air merah tersebut di mana ia dikesan mengandungi asid DNA khinzir. Hal ini jelas menunjukkan bahawa undang-undang dan peraturan berkaitan sungai tidak dihormati dan dipantau, manakala pembangunan di sekitar kawasan sungai tidak dirancang dengan baik dan pembangunan lama tidak dinaik taraf seiring dengan perubahan masa dan teknologi. Sekian dahulu daripada saya, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih diucapkan kepada saudari Raihana. Selanjutnya, apakah langkah-langkah yang pragmatik dan efisien yang dapat diambil bagi membendung masalah ini daripada terus menjadi barang yang sukar dihadapi? Dipersilakan saudari Akila.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari penerusi yang petah berkata-kata sejak tadi lagi. Menjelang abad ke-21, apabila masyarakat kita semakin maju, kita dapati bahawa tapak bumi ini seringkali menjadi mangsa kepada arus pemodenan pada dunia sekarang. Oleh itu, sering meniti dari bibir ke bibir masyarakat mengenai isu pencemaran alam sekitar, antaranya pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran udara yang sudah semestinya menjadi topik hangat yang dibincangkan dari kedai kopi hingga ke parlimen. Kalau tidak kerana angin, masakan pokok bergoyang. Oleh itu, apabila kita lihat pada statistik kes pencemaran alam sekitar, kita dapat lihat bahawa kebanyakan kes-kes pencemaran alam sekitar ini berlaku apabila pelepasan asap toksik, asap hitam ke udara dan juga pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai berlaku. Oleh itu, apabila kita melihat kesan-kesan negatif ini, pihak berkuasa telah melaksanakan Undang-Undang Alam Sekitar untuk membendung kes pencemaran alam sekitar yang diibaratkan sebagai duri dalam daging negara yang sedang membangun ini. Kabinet telah memutuskan bahawa hukuman penjara mandatori selama 5 tahun akan dikenakan kepada Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden sesebuah syarikat yang telah melanggar Undang-Undang Alam Sekitar. Namun, jika keadaan menjadi seperti mencurahkan air ke daun keladi yang saudari pengerusi, maka tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang telah diputuskan oleh pihak Kabinet. Selain itu, pengusaha-pengusaha kilang juga hendaklah menaspis asap hitam yang keluar daripada corong kilang mereka dan mencari alternatif lain untuk menghapuskan sisa-sisa toksik kilang. Mereka hendaklah tidak mengorbankan alam sekitar demi kesenangan diri mereka. Sidang hadirin yang saya hormati, Jabatan Alam Sekitar atau kita kenali sebagai JAS berkuasa untuk mendakwa pihak yang telah melakukan pencemaran alam sekitar atau disyaki telah menjejaskan kualiti alam sekitar. Oleh itu, kita berharap agar kes-kes pencemaran alam sekitar ini dapat dibendung dengan penguatkuasaan Akta dan Undang-Undang Alam Sekitar. Sekian saja daripada saya, kita kembali kepada saudari pengerusi. Seterusnya, saya ingin memberi ruang kepada saudari Hazikah untuk merumuskan topik pada hari ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih sekali lagi buat saudari pengerusi forum yang sedari tadi kelihatan bersemangat sekali. Ahli panel dan sidang hadirin sekalian, akhir kalam daripada saya, pencemaran alam sekitar ini berlaku disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Masalah pencemaran alam sekitar ini akan berlaku secara berterusan, malah lebih teruk lagi jika kita masing-masing masih lagi mempunyai sikap mementingkan diri sendiri. Sebelum saya mengakhiri bicara saya, izinkan saya untuk berkongsi serangkap pantun agar menjadi pedoman buat kita. Indah purnama dari puspita, cantik berseri di waktu malam. Peranan utama adalah kita membentuk diri, cintakan alam. Kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih diucapkan kepada saudari Hazikah sekali lagi. Tuntasnya aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan ialah tanggungjawab bersama. Hadirin, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah pun sampai. Umpama pelayar sampai ke pelabuhan, umpama pejalan sampai ke destinasi. Saya, Faraduha Amani binti Muhammad Rosidi, selaku panel Faraduha Amani binti Muhammad Rosidi mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada sidang hadirin yang sudi menghadiri forum remaja kami.
Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengundur diri dan mohon mengakhiri bicara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Tanya kerana selesai berforum. Dengarkan soalan. Bagaimanakah peranan anda dalam menyelamatkan alam sekitar di kawasan kediaman anda apabila berhadapan dengan jiran tetangga yang sengaja melakukan pencemaran alam? Saya ulang. Bagaimanakah peranan anda dalam menyelamatkan alam sekitar di kawasan kediaman anda apabila berhadapan dengan sikap jiran yang sengaja melakukan pencemaran alam? Silakan. Terima kasih panel hakim atas soalan yang diajukan berkenaan peranan untuk menyelamatkan alam sekitar di kawasan kediaman apabila menghadapi sikap jiran yang sengaja mencemarkan alam sekitar. Saya yakin dan percaya semua ahli panel sudah bersedia dengan cetusan idea masing-masing. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan mana-mana ahli panel untuk menjawab soalan yang diajukan. Baiklah, izinkan saya untuk menyuarakan pendapat saya. Silakan. Bagi pendapat saya, apabila isu begini terjadi, lebih baik kita menegur jiran tersebut dengan secara baik. Kerana isu ini sepatutnya kita tidak jadikannya sebagai satu sebab untuk kita menuding jari kepada siapa-siapa. Maka untuk mengelakkan kes pencemaran alam ini terus berlaku, kita haruslah bekerjasama bersama dengan jiran tersebut untuk membendung daripada kes pencemaran alam sekitar di sekitar kawasan rumah berlaku. Saya rasa itu saja daripada saya. Kita kembali kepada saudari penerusi. Dipersilakan saudari Hazika. Saya akan mengajak jiran saya untuk mempraktikkan amalan 3R yang mana salah satunya adalah recycle, yang bermaksud mengitar semula bahan yang telah dibuang dengan menjadikannya sebagai produk yang baharu. Contohnya, botol plastik dijadikan sebagai pasu bunga. Kesannya, ia akan menjimatkan kos dan juga dapat menjaga kelestarian alam sekitar di kawasan persekitaran rumah saya. Sekian sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi forum. Seterusnya saudari Raihana, dipersilakan. Bagi saya pula, jika selepas apa yang dilakukan oleh ahli-ahli panel juga tidak mengubah individu tersebut, maka saya akan melaporkan jiran saya itu kepada pihak berkuasa. Hal ini dikatakan demikian kerana isu ini tidak sepatutnya dipandang enteng oleh sesiapa sahaja kerana ia akan memberikan kesan yang buruk kepada bumi kita pada masa yang akan datang. Oleh itu, selain itu, perkara ini juga akan menjejaskan nama baik taman tersebut, dan selain itu ia juga akan membuat
menjadikan pemandangan yang tidak enak dilihat oleh orang luar. Akhir kata, jika tidak mampu memberi manfaat, usahlah membawa mudarat kepada orang lain. Sekian dahulu daripada saya, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel atas jawapan yang cukup hebat dan cukup bernas sebentar tadi. Diharap soalan panel hakim dapat terjawab. Di sini dapat saya simpulkan bahawa isu pencemaran alam sekitar bukanlah isu yang baharu untuk kita bincangkan punca kesan dan solusi. Bagi merungkai perkataan solusi itu sendiri, komponen masyarakat memainkan peranan yang penting dan perlu untuk dititik beratkan, kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Maka tunggu apa lagi? Hanya kita sahaja lagi untuk merealisasikan impian Kementerian Malaysia mencapai sifar pencemaran. Maka mana yang masih terlena, janganlah melayan mata, bangun dan buka minda seluas-luasnya. Kerana jika kamu terlena, pasti tidak ke mana-mana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi persembahan pasukan forum dari daerah Padang yang membawakan tajuk pencemaran alam sekitar. Salah siapa?